Assalamualaikum, nama saya Fatni Nuraini binti Jaini. Nombor matrik saya di 1731003. Hari ini saya akan menerangkan sedikit kepentingan tentang hubungan kepimpinan budaya dalam organisasi. Saya akan menerangkan kenapa kepimpinan dan budaya organisasi ini penting dalam sebuah organisasi. Pertama saya akan menerangkan kenapa pendekatan kepimpinan penting dalam organisasi walaupun dah ada pengurus semua tu. Okay. Yang pertama saya akan menerangkan dululah pengertian pemimpin. Pemimpin ni adalah seorang yang harus menjalankan tugasnya. Dia kena dia kena kreatif, dia kena selalu ada memiliki idea-idea yang fresh, yang baru, yang lain. Lepas tu untuk menghasilkan kerja yang baru, dan dia orang yang mempengaruhi untuk berkomunikasi dengan anggota-anggotanya untuk mengarahkan anggota-anggotanya untuk melakukan idea tersebut. Okey, untuk mendapatkan organisasi yang dicapai. Okey, itu adalah maksud pemimpin. Means pemimpin ni adalah orang yang mempengaruhi lah. Dia ada orang yang pengaruh dalam organisasi tersebut. Okey, kemudian saya akan menerangkan budaya kerja. Apa itu budaya kerja? Budaya kerja menurut Boucher dan Saran 1992 adalah gabungan nilai, sikap dan kepercayaan yang dikongsi bersama dan menjadi asas bagi ahli-ahli organisasi melakukan sesuatu perkara untuk membentuk identiti dan personaliti sebuah organisasi. Budaya kerja ni penting bagi sebuah organisasi untuk bertindak dan melaksanakan visi dan misi organisasi yang tadi ditetapkan. Dalam sebuah syarikat mestilah kena ada misi dan objektif syarikat kan. So budaya kerja inilah yang akan menguruskan semua benda tu. Kemudian saya akan bergerak kepada aspek organisasi. Aspek organisasi kat sini saya akan bahagikan kepada 3, iaitu yang pertama adalah organisasi kerajaan ataupun awam, dan kedua adalah organisasi swasta, yang ketiga adalah sukarelawan. Okey, pertama sekali saya akan menerangkanlah organisasi kerajaan ataupun awam. Organisasi kerajaan ni dia berfokus kepada membantu rakyat. Akan memberikan kemudahan dari segi perkhidmatan, seperti kat sini ada organisasi seperti polis, doktor, pegawai kerajaan dan sebagainya. Dia akan memberikan manfaat dia kepada orang lah, macam tu. Yang kedua adalah organisasi swasta. Dia pula lebih mementingkan keuntungan dari hasil jualan organisasi mereka, seperti hartanah, saham, makanan, perabot dan lain-lain. Okey, berbeza pula dengan organisasi sukarelawan ni. Dia yang tidak mengambil mana-mana keuntungan, sebaliknya memberikan perkhidmatan secara percuma dan sukarela kepada masyarakat. Contohnya Yayasan Al-Bukhari yang memberikan khidmat masyarakat kepada masyarakat Islam yang susah. Okay, walaupun setiap organisasi ini mempunyai matlamat yang berbeza, nilai yang dipegang setiap ahli dalam organisasi mestilah sama, iaitu nilai yang positif. Jumlah kesemuaan nilai yang dipegang oleh mereka tu yang dikatakan sebagai budaya kerja. Okay. Sekiranya nilai yang dipegang tu adalah baik ataupun positif, maka budaya kerja yang akan dihasilkan tu adalah sangat baiklah. Begitu juga sekiranya jika yang dipegangkan adalah negatif, maka budaya kerja itu menghasilkan kerja yang negatif. Okay, dia kalau positif. Kalau awak macam like you buat kerja negatif and you get negative side, macam tu. Okay, seterusnya saya akan bergerak kepada budaya auditorium ni. Sebenarnya kat sini tak ada, sebab tak nampak kan, sebab saya under by phone. So kat sini saya akan menerangkan adalah peranan pemimpin. Bukan peranan pemimpin, kejap. Kat sini saya akan menerangkan modal budaya kerja. Ini adalah salah satu tajuk yang saya akan terangkan. Kenapa? Sebab ia berkaitan untuk berkaitan juga ciri-ciri kenapa kepimpinan itu penting dalam organisasi. Okey. Kat sini saya akan menerangkan peranan pemimpin ni. Saya akan huraikan 6. Okey.
keperanan pemimpin tadi saya akan menerangkan 6 modal budaya kerja, iaitu budaya authoritarian, budaya birokratik, budaya tugas individualistik, budaya tawar-menawar dan budaya kolektiviti. Okey, yang pertama adalah budaya kerja authoritarian, iaitu dia menumpukan kerja perintah dan kawal. Budaya ni selalu diamalkan dan selalu berkesan dalam organisasi yang bersaiz kecil seperti perniagaan keluarga, syarikat kecil dan firma sederhana. Okey, pekerja ni bercenderung untuk bersikap yes man dan play safe lah. Okey, dia memberikan pandangan yang kritikal bagi menjaga kedudukan dan kepentingan masing-masing. Budaya kerja ni seperti yang berlaku kepada pekerja. Seterusnya saya akan menerangkan kepada budaya birokratik. Okay. Birokratik ni pula dia berasaskan kepada konsep bahawa organisasi boleh diurus dengan cekap menerusi kaedah pengurusan yang bersifat impersonal. Okay. Impersonal, rational, authority dan formality. Jawatan dalam organisasi adalah disusun mengikut hierarki. Dia ada hierarki dia, iaitu yang piramid tu, iaitu tinggi dan rendah, iaitu tanggungjawab, penyeliaan, authority dan accountability yang jelas dan mudah diikuti kepada organisasi lain. Faktor birokrasi ni diguna pakai dalam organisasi, iaitu pengambilan kerja, kenaikan pangkat dan pemberian ganjaran. Ini diberikan berasaskan kebolehan dan prestasi kerja masing-masing. Ini as a reward lah. Budaya kerja ini seperti seringkali digunakan oleh pelbagai sektor organisasi, terutamanya sektor awam dan swasta. Seterusnya saya akan menerangkan adalah budaya tugas individualistik. Individualistik adalah kerja dalam organisasi yang dibagikan, yang ditugaskan kepada individu atau pasukan. Dia ada pecah pada dua, iaitu dia akan fokuskan kepada individu dan pasukan. Bekerja bersama bagi menjayakan suatu projek ini, membentuk solidariti pekerja yang mendorong penyesuaian antara personaliti dan yang berbeza. Kerana kat sini mereka bersama-sama bertanggungjawab kepada organisasi untuk menjayakan dia. Budaya kerja ini dipanggil sebagai budaya kerja fungsional. Seterusnya budaya tawar-menawar. Selain itu terdapat universiti, contoh ini contoh kepada universiti. Selain itu terdapat juga universiti yang bergantung kepada profesor ternama untuk menarik pelajar yang mendapatkan tajaan. Begitu juga firma konsultasi atau pengguaman yang biasanya bergantung penuh kepada individu, terutamanya yang popular bagi menarik pelanggan. Kebolehan ini mendapatkan pelanggan seringkali menyebabkan mereka kurang terikat dengan peraturan dan prosedur lah. Keadaan ini yang menyebabkan wujud budaya kerja individualistik dalam organisasi. Seterusnya, dalam setiap organisasi, kesatuan pekerja diiktirafkan sebagai bahagian utama dalam organisasi. Kesatuan kerja dia berfungsi untuk menjaga kepentingan pekerja dan membantu pengurusan mencapai matlamat organisasi. Kat sini penting sebab dia tugas dalam mencapai matlamat organisasi. Perundingan dan tawar-menawar melangsungkan berdasarkan perundingan dan prosedur yang diakui oleh kedua-dua pihak. Proses ini dipanggil sebagai budaya kerja tawar-menawar. Kunci kejayaan organisasi Jepun adalah kebolehan mereka untuk menggunakan idea dan cabang pekerja bawahan. Kita dah tengok negara Jepun ni, dia boleh capai. Kenapa organisasi dia kukuh? Kenapa organisasi dia kuat dalam satu syarikat? Kerana dia
orang Jepun ni dia kreatif, tak, dia selalu fikir idea dan cadangan untuk sempurnakan pekerja bawahan dia, untuk supaya kerja bawahan dia ni dapat bergerak, dapat push orang atas untuk push orang atas untuk menjadikan satu organisasi yang lengkap dan cukup. Okey. Kat sini tu boleh diguna contohkan sebagai negara Jepun lah. Okey. Pekerja untuk memberi peluang untuk mengemukakan cadangan. Okey, kat sini kita boleh tengok setiap orang memiliki idea-idea yang lain, tahap IQ yang lain. So dia memberi suara untuk memberi peluang suara kepada pekerja dia untuk mengemukakan cadangan. Okey, untuk mengemukakan idea untuk menjadikan sesuatu tu lengkap. Okey. Kat sini kata pekerja yang diberikan peluang untuk mengemukakan cadangan dan kreatif bagi memperbaiki proses kerja sistem dan prosedur. Okey, unit asas bagi organisasi Jepun adalah kumpulan kerja sistem pekerja diberi peluang untuk mengemukakan cadangan. Tadilah saya cakap kan. Okey, unit asas bagi organisasi Jepun adalah kumpulan kerja yang dianggotai oleh semua peringkat jawatan seperti pakar, profesional, pengurus, juruantik, pekerja sokongan. Tapi mereka ni bergaul sama tempat. Okey, di kat sini dia ada bonding. Tak kisahlah awak orang atas, tak kisahlah awak pemimpin, tak kisahlah awak orang bawah ke apa. Kat sini dia melakukan satu hubungan bonding kat sini kan. Contoh diorang bergaul di tempat kerja, makan sama-sama lunch, everything. Okay, ataupun diorang akan buat event untuk melengkapkan bonding. Diorang percaya dengan wujudnya hubungan yang rapat, hubungan yang kuat, dia dapat lagi mengukuhkan keharmonian dalam organisasi syarikat. Okay. Oleh itu, komunikasi di tempat kerja berlangsung dengan lancar. Pengurus dan kerja sama-sama berusaha menyelesaikan masalah atau meningkatkan kecakapan dengan memperbaiki perbincangan yang kerap. Okay, budaya kerja ini dipanggil sebagai budaya kerja kolektif. Seterusnya, kat sini saya boleh buat conclusion terus lah. Berdasarkan kelima budaya kerja tadi, saya dapat rumuskan bahawa setiap satu budaya kerja yang dinamakan mempunyai implikasi positif atau negatif, bergantung kepada matlamat organisasi sama ada nak capai ataupun tidak selaras dengan budaya kerja yang dipegang. Sebuah organisasi akan mengalami masalah apabila semua ahli berada di dalam mengamalkan budaya kerja yang tidak baik. Kat sini negative vibe, negative side, seperti mana pekerja yang tidak memberi usaha, gitulah. Budaya seperti boleh mendatangkan implikasi buruk kepada produktiviti dan kualiti organisasi. Dia akan terjejas. Itu untuk conclusion kepada 5 tadi, iaitu modal budaya kerja. Seterusnya saya akan bergerak kepada peranan pemimpin. Itu penting juga dalam sebuah organisasi. Okey. Yang pertama adalah saya rasa saya nak ulas sekali lagi kepada modal kepada modal budaya kerja. Nak buat conclusion lagi. Okey, kat sini saya boleh nampak budaya kerja yang positif akan membuatkan organisasi mencapai matlamat dan harapan yang ditetapkan. Means kat sini, kalau awak punya pekerja ataupun awak punya pemimpin memberikan side positif, means selalu bagi motivate, and you get what you want in dalam syarikat, dalam organisasi. Okay, kesan dia kepada organisasi adalah productivity dan persaingan antara organisasi menunjukkan peningkatan pencapaian yang cemerlang. Sebab siapa yang menggerakkan, pemimpin hanya mengarah untuk pekerjanya melakukan berdasarkan idea-idea yang dilontarkan oleh pemimpin tadi. Siapa yang melakukan pekerja, siapa yang melaksanakan, siapa yang sempurnakan adalah pekerja dia. So what you get
what you give dekat pekerja, and pekerja akan memberikan vibe positif dan memberikan kat sini akan tercetus produktiviti yang bagus lah, yang baik dalam syarikat. Okay. Budaya kerja yang cemerlang akan menguntungkan organisasi dari segi kualiti dan kepercayaan masyarakat terhadapnya. Masyarakat yang percaya kepada organisasi ini kerana piawaian yang ditetapkan dipenuhi oleh seluruh ahli dalam organisasi. Antara nilai-nilai yang dipegang dalam budaya kerja cemerlang ini Okey, sambung. Antara nilai yang dipegang dalam budaya kerja yang cemerlang, ciri-cirinya adalah dia tidak suka membuang masa, dia suka berbincang, selalu mendapatkan idea baru kepada orang-orang ramai, iaitu dia punya ahli lah, taat kepada arahan ketua, suka membantu, membuat kerja dan bersungguh-sungguh, selalu senyum, ikhlas dan menjalankan kerja dan seorang yang harus memiliki sikap jujur, penyabar dan lain-lain. Nampak kat sini adalah semuanya adalah positif. Okey. Ini adalah antara nilai-nilai budaya kerja yang dipegang dalam memastikan organisasi menerima implikasi yang positif hasil dari budaya kerja yang diamalkan. Okay, seterusnya saya akan bergerak kepada peranan pemimpin. Peranan pemimpin ini saya bagi kepada dua, iaitu tajuk besarnya adalah peranan hubungan antarpribadi ataupun interpersonal role. Yang kedua adalah peranan yang berhubungan dengan informasi. Yang pertama adalah sebagai figurehead, iaitu perbesar lah. Okay, ia adalah meyakini suatu peranan dalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara normal. Saya akan mengemukakan, akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul. Okay, yang kedua adalah sebagai pemimpin. Okay, peranan sebagai pemimpin ni ataupun sebagai as leader, dalam peranan ini pemimpin akan melakukan hubungan interpersonal dengan pemimpin. Dia akan melakukan fungsi yang akan dan tambah dengan fungsi pokoknya, iaitu dengan memimpin dan motivasi. Dia akan mengembangkan, dia akan mengendalikan lagi. Okey, seterusnya adalah sebagai pejabat perantaraan. Kenapa saya nak menerangkan ini? Kerana sebagai pejabat perantaraan, dia sebenarnya adalah sebagai liaison manager. Okey, kat sini pemimpin yang berinteraksi dengan teman sejawat ataupun staff, orang lain yang berada di luar organisasinya untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Ada peranan yang berhubungan dengan informasi. Apa itu peranan yang berhubungan dengan informasi? Peranan ini dia akan meletakkan pemimpin pada posisi yang unik dalam mendapatkan informasi. Pemimpin mencari informasi di luar lingkungan dan sebagai pusat informasi bagi organisasinya. Okay, peranan ini dia terdiri daripada peranan campur dengan peranan yang saya akan jelaskan 3, iaitu sebagai monitor, sebagai dismonitor dan sebagai jurubicara. Okay, first saya akan terangkan dulu lah peranan sebagai monitor. Okay, peranan ini dia mengidentifikasikan seseorang pemimpin sebagai penerima dan pengumpul informasi supaya pemimpin mampu mengembangkan suatu pengertian yang baik dari organisasi yang dipimpin. Okey, yang mempunyai fahaman yang komplit dengan lingkungannya. Okey, seterusnya saya akan menerangkan sebagai dismonitor. Apa itu, kenapa sebagai dismonitor? Kerana peranan ini dia akan melibatkan pemimpin untuk menangani proses minsi dan informasi. Okey, perkara ini akan dicampurkan pula dengan informasi ke dalam organisasi yang dipimpin itu. Okey, sikap ini peranan ini perlu sebab yang kena ada sebagai pemimpin. Okey, seterusnya sebagai jurubicara. Jurubicara adalah sangat penting untuk menjadi seorang pemimpin. Dia kena ada spokesman. Okey. Peranan ini dimainkan pemimpin untuk menyampaikan informasi keluar lingkungan organisasinya. Okey. Kalau dia nak jadi pemimpin, awak tak boleh malu. Awak kena lontarkan, awak kena pandai bercakap, awak kena pandai mengubah ataupun
menyuarakan informasi-informasi yang penting. Okey. Berbeza dengan yang bicara tadi ni, dia berbeza pula dengan disseminator kerana ini adalah spokesman, iaitu yang memberikan informasi ke luar lingkungan. Macam tu. Itu sajalah saya rasa yang saya nak huraikan untuk hubungan bentuk kepimpinan dengan budaya organisasi. Kenapa itu penting? Sebab kita kena ada peranan pemimpin seperti yang saya terangkan tadi. Kita kena ada modal budaya kerja yang saya terangkan ni. Kita kan ada budaya authorian, budaya birokratik, tugas individu bertawar-menawar ni, yang sebagai kita boleh contohkan negara Jepun untuk budaya kolektiviti. Okey, aspek organisasi kita dah tahu tadi, terbagi pada 3, iaitu kerajaan, swasta, sukarelawan, dan saya telah menerangkan juga pengertian pemimpin dan budaya kerja. Itu saja. Saya harap apa yang saya faham, yang saya ringkaskan, apa yang saya dah